Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berjumpa lagi di sesi bimbingan yang keempat, uh, sempena PKP yang kedua ini ya. Jadi harap-harapnya dapat membantu rakan-rakan memahami tugasan atau kerja buat sebagai seorang ketua panitia, dan hari ini kita akan berbincang dari segi aspek 3.1.2.2 iaitu program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. Okey. So, untuk ini sebenarnya saya yakin rakan guru sudah biasa melihat, dan ini juga adalah sebenarnya ulang kaji kita sebelum kita pernah juga berbincang mengenai standard 3.1.2, tapi ini saya ingin kukuhkan lagi bahawa bagaimana kita mengurus untuk kerja buat program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. Okey, di sini mari kita tengok standard kualitinya. Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang, merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan. Maksudnya di sana berfokus kepada keperluan guru. Itu yang mesti kita tekankan, dan bergantung perkembangan semasa juga secara berterusan. Okey. Jadi di sini kita melihat ada 4 tahap tindakan. Semestinya ada PDCA iaitu plan, do, check dan action. Jadi di sini kita tengok yang pertama, merancang program pembangunan. Selepas kita merancang, kita laksanakan, kemudian kita menilai dan kita mengambil tindakan susulan. Jadi sepatutnya inilah tahap tindakan yang harus kita lakukan untuk 3.1.2.2, dan mari kita melihat tahap kualiti untuk tindakan kita. Yang pertama iaitu dengan berfokus kepada keperluan guru atau panitia dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa secara objektif dan secara berterusan. Sekali lagi ingin saya ulang, apakah yang dikatakan secara berterusan itu? Maksudnya, contoh kita melaksanakan 4 PLC, 4 PLC itu bukannya bulan Januari 4 PLC tamat, tidak. Kita melaksanakan PLC atau CPD itu secara berterusan. Contohnya kita ada bulan 1, mungkin bulan 3, bulan 5, bulan 8 dan bulan 11. Ataupun lebih manis, every month. Sepatutnya ialah bila kita ada isu, sepatutnya kita memang akan melaksanakan PLC ataupun CPD. Okey, jadi kalau sekiranya kita berjaya memenuhi ini dan kita telah melaksanakan PDCA ini, maka kita layak untuk mendapatkan 4. Okey, mari kita tengok untuk ini ya. Sebenarnya ini yang telah dimudahkan. Tadi kita ada 4 tahap tindakan: merancang, melaksana, menilai dan mengambil tindakan susulan. Jadi apa kerja buatnya? Jadi itu kerja buat itu adalah evidence sebenarnya. Contohnya kita menyediakan takwim pelaksanaan PLC, CPD. Kemudian kita menulis kertas kerja program PLC, CPD, dan kertas kerja seperti yang sebelum ini saya nyatakan bahawa tidak semestinya ada peruntukan kewangan. Yang penting kita membuat kertas kerja untuk setiap aktiviti yang kita lakukan. Kita buat kertas kerja secara pukal pun rasanya tidak masalah juga. Contohnya PLC yang kita akan laksanakan sepanjang tahun dan CPD, kita boleh menulisnya di dalam satu kertas kerja untuk bahagian ini. Okey. Kemudian itu minit mesyuarat. Minit mesyuarat juga adalah di antara evidence untuk menunjukkan bahawa kita telah membincangkan apa program peningkatan kualiti yang ingin kita laksanakan pada tahun ini. Okey, pada tahun semasa lah. Okey, seterusnya bagaimana yang dikatakan melaksanakan? Okey, tadi kertas kerja, kemudian senarai kehadiran. Maksudnya kita ada senarai kehadiran. Okay, kemudian kita ada kertas kerja sama macam evidence yang tadi kan, sama berulang. Jadi boleh letak satu sajalah. Okey, kemudian menilai keberkesanan mungkin melalui laporan program. Kita akan buat laporan program, kemudian melalui pencerapan guru menggunakan standard 4, serta mungkin ada borang rumusan yang kita sediakan. Semua ini sebenarnya evidence ini bergantung kreativiti
ketua penelitian masing-masing lah, MLT masing-masing, dan seterusnya mengambil tindakan susulan setelah daripada penilaian tadi. Mungkin ada program ataupun ada pengisian yang tidak difahami atau perlukan dilakukan lagi. Jadi maksudnya mungkin tindakan susulan tu dari segi coaching mentoring, boleh gunakan coaching mentoring, kita boleh menggunakan borang tindakan, kemudian mungkin melaksanakan penambah baik pencerapan, mungkin boleh menggunakan borang tindakan susulan untuk penambahbaikan program. Tapi semua ini hanya contoh. Apa yang ada di hadapan ini adalah pemudah cara sahaja. Rakan-rakan, mungkin ada lagi evidence yang lain yang boleh dimasukkan di sini. Okay? Jadi ini adalah contoh bagaimana kita merancang program. Okey, contoh apa program yang ingin kita rancangkan. Okey. Jadi di sini saya mengambil juga isu daripada seperti peningkatan program untuk murid tadi kan. Saya mengambil juga isu daripada pihak sekolah, maksudnya isu kecermangan akademik matlamat strategik. Saya mengambil salah satu isu iaitu memantapkan pelaksanaan reformasi pentaksiran. Maksudnya daripada isu ini saya mengambil isu semasa pada tahun ini bahawa kita perlu memantapkan pentaksiran PBD. Jadi daripada isu itu maka lahirlah program pentaksiran hebat pelbagai yang bermakna. Okey, apa objektifnya? Memantapkan kemahiran PBD guru, meningkatkan peratus MTM murid. Siapa yang bertanggungjawab? Ketua panitia, semua ahli panitia. Kemudian tempoh sepanjang tahun, tiada kos, hanya 30% TOB-nya melaksanakan PBD pelbagai. Maksudnya kita boleh tahu ni melalui Google Form contohnya. Kita memungut data daripada Google Form. Jadi apa kita punya ETR adalah kita mahu guru melaksanakan PBD itu lebih pelbagai, lebih daripada 30%. Jadi kita punya target adalah 90% lah. Jadi indikatornya adalah melalui pencerapan MLT lah. Okay, oleh ketua panitia. Okay, pencerapan MLT itu adalah sebenarnya adalah pencerapan daripada ketua panitia. Itu contohnya lah. Okay, yang kedua mungkin kita boleh melaksanakan pelaksanaan PLC, pemantapan pentaksiran. Okay, apa tujuannya? Untuk memantapkan kemahiran PBD guru, meningkatkan peratus MTM sama seperti tadi. Ketua panitia semua ahli bila tempoh Februari, April, Jun, Ogos, Oktober terpulang. Okey, tiada kos, sama juga kita kena dapatkan TOB-nya dan apa ETR yang ingin kita capai dan apa indikatornya. Mungkin kita boleh melihat daripada pengisian standard 4 dan 4.5 secara kendiri. Okey, dan seterusnya, contoh seterusnya PLC, pemantapan kepahaman standard 4. Okey, apa tujuannya? Objektifnya memantapkan kualiti pengajaran guru, meningkatkan kemahiran PAK 21 di kalangan guru. Tanggungjawab siapa? Ketua panitia, semua ahli panitia. Tempoh Januari hingga November, PLC sekurang-kurangnya dilaksanakan 11 kali. Tiada kos. 100 ahli panitia memerlukan latihan dalam SKPMG itu 4. Data dipungut daripada Google Form. Kemudian apa kita punya target? 100% pengisian kendiri SKPMG itu sebulan sekali. Pencerapan MLT itu indikatornya. Tapi terpulang kepada rakan-rakan guru lah. Okey, ini adalah contoh penulisan evidence. Okey, penulisan evidence pun kena betul. Contohnya OPPM. Kena tulis OPPM One Page Management Project Penelitian Matematik tahun 2019. Mesti disebut subjek dan tahun. Gambar senarai kehadiran CPD Januari 2019 dan laporan CPD bulan Januari 2019. Semua ini mesti disebutkan dengan jelas. Okay, dengan jelas. Jadi nanti saya akan bagikan Google Form untuk rakan-rakan isi sejauh mana sudah pencapaian rakan-rakan dalam kerja buat 31.2 ini. Okey, jadi segala kekurangan saya ucapkan minta maaf banyak-banyak. Sekiranya ada soalan boleh terus tanya di dalam Telegram. Jadi mudah-mudahan video kali ini lebih jelas untuk rakan-rakan merancang program peningkatan kualiti guru. So kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Terima kasih.